Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkal. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, amalan yang kita buat hanya nak buat Allah suka dengan cara yang Allah suka. Amalan tu Allah terima. Dan lebih baik lagi bila amalan tu dibuat dengan ihsan, merasai Allah melihat, dengan ihtisab, yakin akan janji Allah. Jadi basicnya amalan tu diterima, cara betul, niat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, tidak aku jadikan hidup dan mati, melainkan untuk aku lihat siapa yang baik amalannya. Dia tak cakap aku lihat siapa yang banyak amalannya. Yang berlawanan hari ini, orang suruh banyak amal. Kalau kita tengok Quran, Allah tak kata untuk aku lihat siapa yang banyak amalan, tak ada. Pun tak betul kan. Allah mesti mau yang baik. Kita pun mau yang baik. Ada siapa yang nak baik, nak banyak je makanan, tapi makanan tu tak baik. Kita suka makan, makanan pun kita mau yang baik. Allah suka amal. Jadi tidak aku jadikan hidup dan mati, ya tak? Melainkan untuk aku lihat siapa yang baik amalannya. Jadi untuk dapat baik amalan ni lah, kita kena buat amal tu dengan cara betul, dengan niat yang betul. Jadi niat ni lah yang susah tu. Niat yang betul. Sebenarnya semua amal biasanya nak buat dia betul tidak, niat tu lah. Orang yang mengajar agama sepanjang hayat akhirnya masuk neraka, bukan sebab dia punya cara mengajar, kerana niat dia. Begitu orang yang mati di jalan Allah masuk neraka, kerana niat dia. Orang yang bersedekah banyak harta dia, ini niat dia. Jadi apa niat tu? Itulah niat ni, namanya ikhlas. Ikhlas tu nama lain bagi iman. Nabi saya bagi tahu dah. Bukan Nabi tak bagi tahu. Ikhlas tu nama lain bagi iman. Jadi kalau iman lemah, tak ikhlas lah. Makna nak dapat ikhlas tu kena iman yang kuat lah. Rasidi iman dia lemah, tak dapatlah ikhlas. As simple as that. Jadi sekarang nak dapat ikhlas tu bukan nak orang kata nak usaha tak ikhlas, usaha tak iman lah. Jadi usaha tak iman tak dibuat, hanya banyakkan amal, kan? Usaha tak iman tak buat, semayang, puasa je, kan? Sampai 3 bulan puasa, jaga makan semua. Tapi kalau tak ada iman, mana ada ikhlas? Kalau dia tanya macam mana nak usaha tak iman tu, dia tanya, dia malu lah nak tanya. Sebab benda tu basic sangat. Macam mana nak iman kuat, mak? Tuan. Itu tak tahu. Itu sebab malang hari ni orang Islam. Itu pun dia tak tahu. Begitu banyak dia belajar agama, begitu banyak dia duduk majlis agama, begitu banyak semayang dia buat, banyak puasa, banyak buat. Tapi satu dia tak tahu, macam mana nak buat iman dia kuat.
Jadi bila itu tak tahu, tentu sekali tak buat. Kalau buat pun mungkin tak dapat. Lagi tak tahu macam mana. Sebab itu mana Ilyas beritahu, kalau usaha nak diberi nama, namanya usaha Taiman. Apa nak diberitahu oleh dia tu? Benda penting sangat kita dapat ialah iman. Bukan benda lain. Jadi apa usaha Taiman tu? Itu yang tak tahu, tak pula diberitahu oleh mana Ilyas. Jadi orang agak-agak nak iman keluar ni, keluar. Dah. Jadi kita tak boleh agak-agak. Kita mesti tengok Quran. Agak-agak tak boleh. Tengok hadis, tengok Quran. Nak. Nabi SAW perbaharui iman kamu. Hadis lah. Sahabat tanya bagaimana? Banyak bercakap La ilaha illallah. Dia tak cakap banyak cakap subhanallah. Dia tak cakap banyak cakap alhamdulillah. Banyak cakap la ilaha illallah. Tapi kupasannya takkan banyak cakapnya. Cara dia banyak cakap. Caranya, cara dia cakap lah. Apa cara Nabi cakap? Bukan berzikir. Dia pergi ke lorong-lorong, jumpa manusia. Itu cara dia. Kita apa amal pun mesti ada cara. Banyak bercakap kalimah la ilaha illallah, kata Nabi, aksiru min qawli la ilaha illallah. Caranya takkan cara saya pula. Takkan cara wali mana, tak ada. Kena cara Nabi. Macam mana Nabi cakap banyak kalimah ni pada orang? Itu dia. Dari situlah memula saya jadi betul buat kerja ni. Dari situlah saya dapat tahu. Saya agak, saya tak. Saya dah cakap kalimah dah, tapi iman tak kuat. Saya di Seri Petaling, saya kan Amir Syura. Bila saya nak cakap kalimah, saya pergi duduk kat kelompok-kelompok yang tu. Saya cakap, dia dengar lah. Mana dia tak dengar, suka pula lagi. Pergi pula kelompok sana, kelompok sana. Ada beberapa waktu juga saya buat. Tapi saya tak nampak pun iman saya naik. Di situ. Jadi saya bilang, Nabi punya ni, dia takkan tipu. Tentu cara saya cakap. Sebab itu saya pergi cakap tu di lorong-lorong di Gombak ni, di Gerindu ni. Pagi-pagi tu saya cakap, Mio mai ikut saya. Masa tu arwah Mio ada kat sini, dia masih dah. Dia lah orang pertama saya ajak. Setelah saya buat muzakarah banyak kalimah ni dekat Seri Petaling, ada orang buat macam tu? Ada. Orang tak fikir. Hadis satu dia orang tak. Sebab benda tu penting. Jadi bila saya tengok, saya pergi lorong-lorong, baru saya rasa iman saya naik. Arwah Mio cakap, ni power dia kata. Hari pertama tu saya bawa dia gas. Saya pergi rumah orang Islam aja pula, bukan rumah bukan Islam. Dari satu baru kita faham hadis bila diamal. Sebab itu benda yang tak diamal, Allah tak bagi faham. Kita kalau nak faham amal tu, kita kena amalkan dulu perintah. Kalau kita nak faham perintah tu, tak. Rashidi ada dia sibuk tentang iman dia. Sepanjang dia buat usaha dakwah, ada dia sibuk tentang iman dia. Jawab Rashidi? Tak ada. Sebab dia tak tahu apa yang penting. Dia buat aja. Banyak orang dalam usaha tabligh ni buat. Dan dia rasa dengan buat tu dah cukup lah. Dah banyak lah. Banyak orang Islam buat aja. Dia tak faham bahawa bukan kita mahu beramal. Allah tak mahu beramal banyak. Tidak aku jadikan hidup dan mati, melainkan aku nak lihat siapa yang banyak amalannya. Ada tak dalam Quran? Kan jelas siapa yang baik amalannya. Itu satu ayat. Banyak ayat lain lagi. Jadi nak baik amalan tu macam mana, Ustaz? Itu maksudnya. Tak ditanya. Duduk aja majlis ilmu dengan kitab macam-macam. Hukum ni, hukum ini, hukum ini, hukum ini. Tengok amal tak diterima. Nak tahu hukum buat apa? Yang pertama sekali, amal yang kita kena buat ni, iaitu semayang, puasa, zakat ni, diterima.
Bukan kena banyak. Kita sebenarnya jangan kita berpuas hati dengan banyak ni. Ada orang puasa masa ni 3 bulan ni. Ya, Rejab, Syaban, Ramadan. 3 bulan. Ada orang puasa Senin, Khamis. Macam-macam hari lagi. Itu yang kuat puasa lah. Yang kuat semayang pula. Itu semua hanya bernilai bila amal tu baik. Kalau banyak je dia tak baik. Kenapa benda ni tak diterangkan oleh ustaz-ustaz? Ustaz-ustaz ada mengajar supaya baik amalannya. Yazid? Tak, Yazid selalu juga duduk majlis ilmu tu. Selama dia duduk majlis ilmu dia ada dengar tak ustaz? Tak ada. Yang ustaz suruh buat apa? Banyakkan amal. Di sini silapnya ustaz. Kenapa ustaz tu silap? Dia pun tak faham Quran tu. Tahu. Dia faham ayat-ayat Quran tertentu je lah. Dia, yang itu dia tak faham. Sebab itu tak diberi perhatian. Azri, ada kau dengar? Ustaz-ustaz bagi tahu baik amalannya. Apa? Tak, kau ada dengar tak nak amal kena baik? Tak ada kan? Nak dapat amal cari ilmu. Untuk maksud banyak amal. Allah ni Tuhan kita. Dia tak tengok banyak amal yang tak bagus. Dia mana dia nak terima yang tak bagus, betul tak? Dia maha bagus, maha tinggi, maha mulia, maha agung, maha sempurna. Lepas tu terima amal kamu yang rosak. Nak dia terima? Tak ada lah. Kalau tak dia terima, boleh dia sayang kamu? Rasyidi? Tak boleh lah. Walaupun banyak gunung amal tu. Kan? Tapi semua tak fikir benda ni. Tak tahu saya. Kenapa buang masa kat dunia ni? Kita banyak beramal. Kita tak kisah dia diterima tidak. Dan tu apa maksud kita beramal? Sebenarnya untuk buat dia suka. Maksud dia bukan nak dapat pahala. Itu masalah, dapat pahala. Kita ingat amal yang tak bagus pun dapat pahala. Sebenarnya Allah tak bagi pahala kalau amal tak bagus. Kalau amal tu tak bagus tak dapat pahala. Tapi kita ingat pahala juga. Dapat beramal je dapat pahala. Ini tak ada salahnya. Siapa yang semayang akan gugur dosa-dosanya seperti daun-daun ini gugur. Yang Nabi sebut tu bukan pada semayang yang tak diterima. Macam semayang Yazid. Macam Sayyid Rashidi. Bukan hadis tu bukan untuk semayang tu. Tapi dalam hadis tu tak dipikir, dengar je. Okey, kita nak banyak semayang. Semayang ni gugur dosa-dosa macam pun. Kalau kita buat ini, ini dapat. Kalau kita buat ini dapat. Itu semua janji-janji Allah kepada amal yang diterima. Tapi itu tak diambil kira. Jadi habis baca banyak kali. Banyakkan semayang, banyak uduk-uduk maka berguguranlah semua dosa. Jadi tak pergi dalam lagi. Jadi bila belajar macam tu, macam belajar kanak-kanak lah. Budak-budak kan yang tak perlu amal dia diterima. Budak-budak mana perlu amal dia diterima? Dia tak balik lagi kan. Bolehlah dia sembahyang banyak-banyak, tak diterima tak apa. Yang kita dah tua, dah umur 60, 40. Jadi akibat dari itu ada orang sembahyang sampai umur 60 tahun tak ada satu diterima. Di akhirat dia beritahu 60 tahun dah sembahyang. Ya Zee? Tak diterima. Mestilah dia kecewa kan. Tentulah kecewa, peras. Macam Hanzalah, dia dah masuk umur ni, umur bukan budak-budak lagi lah. Saya tanya dia, semayang kau khusyuk tak? Dia dengan serta-merta jawab, tanpa ragu-ragu, tak. Kenapa saya tanya soalan tu? Sebab pentingnya dalam semayang ni diterima. Betul kita kena, walaupun tak diterima, kita kena semayang dia. Tak boleh kita kata saya semayang saya tak terima,
Tak payahlah buat. Kalau tak payah buat lagi berdosa. Tak buat lagi berdosa, betul tak? Jadi kita sekarang nak buat yang diterima. Jadi kita kena terus buat semayang yang tak betul, tapi terus membetulkan semayang. Membetulkan semayang tu bukan dengan banyak semayang. Kena faham tu lah. Membetulkan semayang bukan dengan banyak latihan macam Mona Saad bagi tahu tu. Mona Saad dia bagi tahu tu. Banyakkan latihan. Bukan itu. Banyakkan betulkan semayang, betulkan iman. Itu je. Dan nak betulkan iman, kena buat kerja ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar dengan cara Muhammad SAW. Dengan korban harta diri dan dengan niat nak buat sukakan Allah sehingga Allah suka. Tadi ada hadis Nabi dan ada ayat Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sebaik-baik umat yang dihantar pada umat manusia. Kamu mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Kamu beriman kepada Allah. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, saya buat gas ni bila saya tengok hadis Nabi. Perbaharui iman kamu. Sahabat kata, bagaimana? Banyakkan bercakap la ilaha. Saya banyak bercakap. Tapi cara saya tak betul. Jadi saya fikir, mesti cara Nabi dia lorong-lorong. Jadi saya buat lorong-lorong tu. Saya deduce tu daripada hadis tu. Tak ada orang cakap kat saya. Sebab apa saya bilang, saya cakap kat Sri Petaling tu, semua orang dengar cakap saya. Saya cakap kalimah. Tapi yang sebenarnya, saya kena cakap di lorong-lorong dengan orang yang tidak mau ucap kalimah tu sebenarnya. Waktu tu saya tak sampai faham tu lagi. Hanya cakap di lorong-lorong dengan orang Islam yang tak kenal saya. Tentu sekali dia tak beri tumpuan ke saya. Saya cakap dia tak nak. Di situ namanya mujahadah. Jadi saya lah pertama kali di dunia ni. Sejak Nabi pergi lorong-lorong cakap pada orang Islam tentang kalimah. Semua orang tabligh tahu tu. Pada ujung tahun 97 tu saya bawa jemaah ke Kuantan. Cakap kalimah. Dia orang semua tak mau terima. Dia orang suruh jemaah saya balik. Telah buat cara baru. Jadi memang cara tu tak ada siapa ajar saya. Tapi saya risau dengan diri saya yang buat tabligh dah dekat 20-30 tahun, iman lemah. Tak ada. Saya tak risau kat orang lain. Saya risau kat saya. Syura Malaysia pula tu 97, saya Syura Malaysia 93, 94, 3. Syura Kuala Lumpur tahun 80. Syura semua, bukan biasa. Iman tak ada. Mana betul ni? Tapi tak ada orang dalam tabligh ni dia risau. Walaupun Maulana Ilyas kata, kalau nak diberi nama ni, tak payah bagi nama. Usaha iman je. Maknanya dengan usaha ni, kamu patut dapat iman. Tapi iman tak dapat. Sebab tak ditunjuk cara tu. Tak ada siapa tunjuk. Pergi India, keluar 40 hari, 4 bulan, keluar je lah dengan siapa yang biasa. Tak ada diajar, tak ada ditunjuk. Jadi habis India 4 bulan dah lah, tapi tak tahu apa yang dapat 4 bulan. Selain daripada minum teh, chai. Lepas tu dia orang buatlah satu hadis palsu. Man dakhala fil Hind wal Pakistan faqad syai. Rawaha musliman. Maknanya siapa yang pergi India Pakistan mesti minum chai. Diriwayatkan oleh seorang muslim. Man dakhala fil Hind wal Pakistan faqad syai. Itu bahasa orang Arab lah buat hadis tu. Jadi 4 bulan tu syai je lah. Walpan kata. Faqad syai walpan. Siapa yang pergi India Pakistan pasti dia dapat syai dan minum dan makan pan sirih. Diriwayatkan oleh seorang muslim. Dia tak cakap lah Nabi kan. Sebab itu bukan hadis. Jadi orang pergi 4 bulan tu minum chai dan ada yang makan pan.
Iman tak dapat. Tapi orang pergi juga. Tak ada lagi usaha dah. Jadi bila saya buat tu, baru saya rasa iman saya kuat. Kuat bukan kuat, naik sikit. Bila saya muzakarah di Seri Petaling cakap kalimah tu, semua duduk dengar. Memang sedap saya bercakap. Tiada Tuhan melainkan Allah, tiada berkuasa melainkan Allah. Ya. Amisab, ya amisab. Dia banyak kat depan-depan tu, kumpul duduk. Saya pergi cakap kat dia. Semua dia orang terima. Saya bilang ini sebablah saya iman tak kuat. Cakap kalimah tu dah betul dah. Tapi semua terima saya, suka saya. Saya bilang ini tak betul. Mesti cara Nabi juga mau betul. Cakap tu dah betul, cara taklah. Cakap tu dah kena dah. Cara dia mesti di lorong-lorong. Tu saya bawa. Pagi tu masih ingat lagi. Gelap ni. Saya ajak beliau. Saya tak ada orang kat mahalan ni. Mahalan ni dah tak ada orang kalkun dah. Saya sibuk kat markas. Usaha kata ni tak ada. Jadi tak ada orang. Mio tu je arwah. Saya kata, mari ikut saya. Dia pun ikut lah. Dia pun hormat saya juga. Lepas dia balik tu, oh power dia kata. Dia kata, tuan tengok. Dia lah orang pertama ikut saya cakap kalimah. Dia lorong-lorong. Tak tahulah Allah terima tak amalan dia tu. Kan sekarang dia dah mati. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita sebenarnya orang yang baca hadis tu, yang tabligh, tak ada yang mengamalkannya. Sebab itu dia orang tak faham. Tapi saya mengamalkannya. Walaupun saya tahu hadis tu. Kata Meja Merah, nak kuatkan iman 3 perkara. Pertama, banyak cakap kebesaran Allah. Saya bilang, Meja Merah ni tak ikut hadis tak? Nabi cakap banyak cakap la ilaha illallah. Saya tak ikut Meja Merah. Tapi Meja Merah yang kedua, bila orang cakap, kita dengar dengan tumpuan. Itu bolehlah. Yang ketiga, doa macam fakir. Itu Meja Merah punya. Saya dengar 6 prinsip tu, tahun 96 di Istimak Raivin. Saya pergi. Lepas tu dia kumpul orang Malaysia lagi. Dia cakap lagi muzakarah 6 perkara. Tapi macam mana berlain dengan hadis Nabi pula? Nabi bilang, perbarui iman kamu. Sahabat tanya bagaimana? Perbanyakkan percakapan la ilaha illallah. Jadi tentulah Nabi betul, Meja Merah tak betul. Kita tak boleh betul ni ikut dengar cakap orang. Betul ni Quran dan Sunnah, hadis. Tuan ada faham tak? Kenapa Tuan tak faham cara Ustaz Taiman? Tuan tak amal. Bila dengar hadis tu, tidur. Kan? Bila baca taklim, Tuan ada jaga? Tak, tidur. Mengantuk, kebanyakan orang tabligh. Tak nak amal hadis tu. Jadi mana nak Allah bagi faham? Minat pun tak ada. Kan? Jadi kata Nabi, apabila kamu lihat satu kemungkaran, kamu hendaklah ubah dengan tangan, tidak dengan percakapan, tidak dengan hati. Ini hadis mana orang faham? Tak ada faham orang. Setengahnya dia faham, cegah mungkar dengan kuasa tu. Dengan tangan tu ditukar kuasa pula. Dia bukan tangan, kuasa tuan. Dalam hadis tu tangan. Kita kena jangan tukar-tukar. Kenapa tak cakap kuasa? Nabi tak tahu ke? Jadi mencegah mungkar pertama dengan tangan tu maknanya dengan ajak orang tu kepada amal. Tak semayang kepada semayang, tak buat dakwah kepada dakwah. Tidak dengan percakapan. Ada kamu tahu sebelum saya bagi tahu kamu? Berapa harga dia tu ilmu tu yang kamu dapat dari saya tu? Banyak ke sikit? Berapa banyak kamu bayar? Rashidi, ada kau bayar? Tak ada bayar apa-apa pun kan? Takkanlah bagi makanan sikit pun tak nak. Kat guru yang mengajar, ada apa-apa pun tak nak. Asyik tangan kosong aja. Duit dia lagi nak. Yazid. Yazid? Kita faham tu berapa banyak Amir Sab mengajarkan benda-benda yang besar. Ada harga tu sebenarnya. Sebab itu Allah bagi tahu murid-murid ni kena muliakan guru dia. Macam Rashidi tu. Berapa banyak dia bagi. Jadi sebab itu saya bagi tahu Rashid, kau kena bawa kuih apa ke.
Sebab apa? Guru ni mengajar kita, kita kena sayang dia. Kita dapat benda berharga dari dia. Ini tak macam benda free je. Cuba dia pergi ke kedai, apa dapat free? Semua kena bayar. Ini benda besar ilmu. Tapi bila dia boleh mencengkam, boleh bercakap, lepas tu dengan hati tu doa. Ya tak? Ini baru tahu macam mana cara buat gas. Buat gas kita ajak dia ucap kalimah. Ya tak? Bila dia dah ajak, dia dapat ucap kalimah, ajak dia gas. Mencegah mungkar ni. Memang susah lah, tapi cara kena betul. Tidak, bercakap je lah, tak dapat nak ajak dia. Kata tidak, berdoa. Jadi cara gas tu jadi betul. Daripada dulu tak betul. Tak faham. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita benda-benda hadis ni dan Quran ni, kita bukan dengar je, kita kena amal. Tengok apa benda ni. Fikir sikit lah. Tak fikir mana nak boleh dan tidur pula, duduk taklim tidur. Memang tak berfikir lah. Tak fikir. Ya, tak menganalisa. Tidak benar-benar. Kata Allah SWT, Quran ni kami turunkan untuk mereka yang benar-benar ingin memahami isi kandungannya. Quran ni kami turunkan untuk mereka yang benar-benar mau memahami isi kandungannya. Kamu ada nak memahami isi kandungannya? Tak ada. Baca Quran saja. Sebab itu tidak pergi atas maksud di mana Quran tu diturunkan. Quran ni diturunkan untuk mereka yang benar-benar. Satu ayat untuk mereka yang bertakwa. Satu ayat lagi untuk mereka yang benar-benar ingin mengetahui isi kandungannya. Maknanya takwa dengan orang ni sama lah dekatnya. Kita tak boleh baca je. Kena fikir sikit. Kena benar-benar apa maksudnya. Jadi pelajaran macam ni tak ada. Anzala kata saya malas nak fikir. Letih. Saya hanya fikir makan saya je. Saya dah makan ke, ayam ke. Kalau macam itu badan aja dah gemuk. Iman dia tak naik. Selalu risau fikir, kenapa iman saya tak naik? Itu kena fikir. Kenapa saya makin turun? Ni tak, orang nak memikir tadi. Macam tanya saya kat Rasidi, iman kau lemah kau tak risau ke? Saya nak kena risau, iman dia lemah. Mana boleh naik? Kita boleh naik ni bila kita risau. Kita ini tak risau, iman lemah, biarlah, lantar, biarlah, biasalah. Biasalah orang iman lemah, kata dia, Rasidi. Samad kata biasalah. Macam mana pula saya je nak kena iman kuat ni? Kenapa saya je kena iman kuat, kata Rasidi. Orang lain banyak lagi yang misal asyik-asyik saya je. Saya je. Dia tak risau sendiri. Saya yang risau. Mana boleh? Saya risau tak jadi apa. Saya pun manfaat bila saya risau diri saya. Bukan saya risau orang. Saya risau diri saya. Surah Malaysia, Surah Kuala Lumpur, berpuluh tahun dah. Iman lemah. Oh, tak betul dia bilang. Kalau Surah Malaysia, Surah Kuala Lumpur, tahajud malam. Bila keluar, ya betul. Bila balik, tak berapa betul. Ini tak betul, saya bilang. Fikir. Kita jangan hisap diri orang, hisap diri kita lah. Yazid ada hisap diri dia. Tengok mengiling kepala. Saya heran tengok orang tak hisap diri dia. Sedangkan diri dia yang nak kena tanya. Tak ada orang lain. Kita nak hisap orang lain. Itu bukan kerja kita. Hisap orang tu. Kau semayang tak? Kau buat tak? Itu bukan kerja kita. Kita suka hisap orang. Rashidi tahajud tak semalam? Itu kita hisap. Takkan kita nak hisap dia tiap-tiap hari? Sekali-sekala tanya boleh lah. Berapa rakaat Rashidi? Berapa rakaat aku tanya? Doa? Doa pendek. Dia tak risau. Pertama sekali dia tak risau iman dia. Saya yang saya boleh membuatkan saya gas semua ni. Kenapa? Saya risau lah. Saya risau bukan dia orang. Dia orang bukan ada kena-mengena dengan saya. Saya nak masuk syurga dengan neraka. Saya masuk syurga bukan kena amal orang. Kena amal saya lah. Saya lah. Surah Malaysia. Orang kata bagus betul. Bayan kau main lagi bersemangat. Iman lemah. Tak boleh.
Nanti diorang kata apa, Ustaz? Dr. Naswar masuk neraka pula. Jadi tuan yang boleh kita jangan risau orang. Boleh tanya dia lah sekali-sekala. Risau jangan. Risau diri kita. Samad tak risau diri dia. Saya nak kena risau kat dia. Mana boleh? It doesn't work lah. Setiap orang kena muhasabah. Yang ini orang tak ada buat ni. Tiap-tiap hari tidur je. Dari fikir tak ada. Saya nak jadi apa ni? Buat usaha iman tak naik. Tak boleh tuan. Kenapa tidak ada siapa akan selamat? Melainkan kat kubur ditanya ma rabbuka, kita jawab. Tidak. Kita kena usaha. Dan kita kena isap dan risau. Kenapa hari ini iman saya tidak lebih baik dari semalam? Besok lebih baik daripada hari. Kenapa? Jadi Yazid kata dia tak muhasabah. Kenapa Yazid tak muhasabah iman ni? Jawab. Sebab apa dia tak muhasabah? Kenapa Rashidi tak muhasabah? Kenapa Samad tak muhasabah? Kenapa? Yazid. Kenapa tak ada risau? Saya tanya sebelum benda ni, kenapa tak ada risau? Tak. Sebab benda tu pada kita tidak penting. Simple answer pun tak boleh jawab kamu. So stupid, you know. You are all so stupid. I ask you very simple question, you cannot answer. Because to you, it's not important. That's all. Iman tu tak penting. Dari duit kamu, dari anak kamu, dari isteri kamu, dari segalanya. So umpamalah kamu masuk mati nanti, ditanya oleh Allah, berapa anak? Bini berapa? Makan banyak? Itu tak ditanya kan? Yang ditanya iman kita. Itu yang dulu tu. Iman lemah tu tak boleh. Kita tak boleh lepas kubur tu. Kita akan lepas tu. Kerana kita rasa dia tak penting. Kenapa kita rasa penting? Sebab kita tak ingat akhirat, tau. Kita ni ingat hidup dunia je, macam Rashidi. Rashidi ingat dia hidup kat sini je. Mana? Betul. Kita akan mati tuan. Dan tiap orang akan mati. Itu benda benar. Bukan benda salah tu. Ada tengok orang tak ada mati. Jadi bila kita tengok semua orang mati, itulah benda benar yang Allah beritahu dalam Quran. Benda yang benar. Bila benda benar telah datang kepada dia, mati lah. Yazid tak rasa penting iman tu. Saya tanya dia, kau rasa penting tak iman tu sahabat Yazid? Masalah dia tak rasa penting sebab apa? Kenapa dia tak rasa penting? Saya tanya lagi soalan. Samad, jawab dia apa? Rasa benda lain penting. Tak ada, dia tak rasa penting sebab dia yakin tak ada pada akhirat. Yang dia akan ditanya. Itu sebab dia tak ada. Bukan dia tak ada penting benda lain. Akhirat dia yakin lemah. Yazid ni yakin akhirat kau kuat. Tak ada. Sebab itu dia tak rasa penting iman. Saya rasa penting iman sebab saya punya akhirat tu saya yakin. Saya sangat takut lah. Apa nak jadi kalau saya mati sekarang? Sebab itu saya kena buat usaha lain. Saya tak boleh buat terus usaha tabligh yang saya belajar kat India, Pakistan. Sebab dia tidak memenuhkan ketakutan saya tu. Takut saya, iman tak ada. Sebab itu saya tinggalkan tabligh. Dan bila saya disuruh tinggalkan tabligh, bukan umumnya lah, tak disuruh, tapi macam tak boleh bayan, tak boleh, saya dengan segera meninggalkan tabligh dengan gembira. Saya tak ada susah. Dan apabila tabligh semua dah berpecah belah, semua orang tabligh kecewa, saya aja tak kecewa. Sebab saya dah tahu lama tabligh ni tak betul. Bukan baru. Jadi semua orang tabligh seluruh dunia kecewa dengan perpecahan tu. Yang berlaku baru. Yang tak kecewa siapa? Seorang aja orang tak kecewa kat dunia ni. Tahu? Tabligh berpecah kerana apa? Saya sudah menjangkakannya. Menjangkakan. Dari dulu lagi dah menjangkakannya. Saya tinggalkan tabligh. Bila tabligh pecah, bila tabligh kena COVID-19 lah, memang betul lah dia kena, saya bilang. Saya memang tak ada khairan langsung dia kena. Okay, gas sekarang.